A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Terima kasih. Okey. So hari ini saya nak masuk kepada satu topik baru, iaitu software aplikasi yang keempat, Microsoft Project untuk kelas saya di LS2A dan di PM1B. Okey, di di LS2A dapat lihat tonton secara langsung dari YouTube. Okey. Kita mula kepada ni. Okey, sebelum tu saya nak ceritakan bahawa Microsoft Project ni kita semua dah install kat Poly, dekat lab. Jadi atas kekangan saya rasa, sebab tak semua orang ada Microsoft Project dekat notebook ataupun laptop kat rumah, PC kat rumah. Okay, so dia optional punya install melalui Microsoft Office. So atas dasarkan itu, atas kekangan itu, saya akan terangkan sedikit tentang Microsoft Project secara general, secara basic, introduction. Kita tengok secara interface dia, antara muka dia, supaya awak kenal lah apa fungsi kegunaan Microsoft Project ini. Okey, tapi nanti ada satu projek saya akan gunakan, kita akan buat latihan sikit lah. Okey, matlamat ni nak menghasilkan gancat. Okey, tapi saya akan ajar gunakan Microsoft Excel sebagai sebagai ganti Microsoft Project ni. Okey, sebelum tu kita tengok dahulu bagaimanakah rupa bentuk Microsoft Project. Okey, dan saya nak tunjukkan yang kat dalam video ni ialah Microsoft Project 2016. Okey, Microsoft Project 2016. Apa ini ada dalam PC saya, dan saya tunjuk secara general lah benda ni. Okey, kegunaan dan apa yang ada dalam Microsoft Project 2016. Okey, kita tengok skrin. Okey. Microsoft Project 2016, apa yang saya nak tunjukkan sini adalah secara generalnya pengenalan dan dia punya interface. Apa yang ada dalam Microsoft Project tersebut. Okey, yang pertama sekali kita tengok dulu apakah maksud dengan pengurusan projek. Okey, pengurusan projek adalah satu sistem untuk menguruskan sesuatu kerja. So sesuatu kerja tu dia kena ada satu flow, satu dia panggil SOP lah. Okay, sekarang ni perkataan glamour ialah SOP, Standard of Procedure. Jadi kalau satu kerja tu tidak dibuat tak mengikut dia punya spek dia, tak ikut dia punya kehendak, jadi sesuatu kadar kegagalan satu projek itu adalah tinggi. Jadi kita kena uruskan sesuatu secara profesional. Ini apa-apa kerja sekalipun. Even awak punya assignment sekalipun, mini project yang berkumpulan, kalau buat beramai-ramai lagi lah, dia kena ada kaedah pembahagian tugas, kaedah siapa nak buat A, siapa nak buat B, siapa nak buat sebagainya. Jadi kita kena organisekan betul-betul benda tu. Itu penting lah, kena organisekan. Kemudian menguruskan satu kerja, sumber. Okay, sumber pula. Kalau projek yang besar lagi lah, awak nak kena cari sumber manusia. Berapakah bilangan pekerja yang diperlukan untuk buat satu projek ini. Okay. Even awak punya mini projek itu pun, siapa nak pergi cetak? Kertas nak pakai duit, siapa nak beli dulu? Nah, kalau nak kena print lah. Okay, kalau nak print, ceritanya sekarang ni awak hantar secara online, tak apalah. Jadi sekarang siapa nak tukang compile, siapa nak cari data A, siapa nak cari sumber A dan sebagainya. Jadi benda tu kena organize betul-betul. Kalau melibatkan seorang tu lagi cerita. Tapi kalau melibatkan kumpulan, benda ni kena buat betul-betul supaya tidak menimbulkan rasa tidak puas hati pada kalangan ahli kumpulan lain. Okay. Dan juga kos yang diterlibat. Tu cakap kalau macam awak dah katakan kena hantar hari tu mini project, so nak print tu berapa ringgit,
nak print binding dia berapa ringgit, siapa yang bertanggungjawab nak pergi print, nak pakai duit siapa dulu, nak bagi seorang berapa ringgit kat dia supaya ni. Jadi kena aturkan benda ni betul-betul. Dan ianya sangat berguna untuk memperbaiki komunikasi dan koordinasi dan mengurangkan jumlah keseluruhan bagi masa digunakan untuk menguruskan suatu projek. Kalau tak atur betul-betul, ada pepatah Inggeris apa? If you fail to plan, you plan to fail. Jika awak gagal merancang, awak merancang kegagalan. Itu dia punya ni lah. Secara generalnya tentang pengurusan projek. Kita tengok seterusnya. Dalam merancang sesuatu projek, beberapa perkara yang perlu diberi penekanan untuk memastikan projek dapat dilaksanakan. Ini kena penting. Tepat pada masanya adalah yang pertama, tarikh perlu siap projek. Deadline tu bila? Jangan buat projek short sendiri. Bila siap ni? Entahlah tahun depan ke bulan depan ke tak. Kita kena tetapkan satu target. Bila nak siap? Bila nak kena hantar? Bila deadline? Bilakah tarikh akhir yang kita perlu pula? Sebelum tarikh akhir kita kena ada tarikh untuk semakan. Kita kena siap awal dulu. Dah siap, kita kena ada double check. Tengok dulu betul tak apa benda kita buat sebelum kita submit, sebelum kita hantar. Itu penting Kemudian tarikh siap mentah dan hendak capai dan berkebolehan untuk melaksanakan tugas. Dan berapa orang? Tengok kawan-kawan awak kepakaran dia apa. Kepakaran kawan awak ni dalam bidang design. Design buat iklan, poster dan sebagainya. Seorang ni power dalam bidang marketing. Cara nak persuasive, cara nak pujuk orang. Cara nak pujuk, atau cara nak menulis dekat copywriting dekat social media, ini pakar. Jadi kena bahagi tugas. Seorang ni pula dalam mereka buat produk design dan sebagainya. So, kena bagi tugas dengan betul. Saya nak tunjukkan yang sepatutnya lah kalau awak berada dekat politeknik, dekat lab, kita akan gunakan software ni lah, Microsoft Project. Yang 2016. Kalau Office dekat 2019, saya dekat lab lah. Yang terbaru pasal dia pakai Windows 10. Kalau major saya dekat, saya pakai Project Microsoft Project 2016. Tapi tak apa, lebih kurang lah. Cuma 2019 ni dia akan ada lebih advanced sikit dia punya features dia. Advanced sikit lah. Tapi ini dia punya interface. Antarmuka bagi Microsoft Project. Kita tengok pada bahagian atas sekali, warna orange, quick access toolbar. Iaitu task independent ribbon. Dekat sini sama macam perisian Microsoft yang lain. Word, Excel, PowerPoint, access toolbar. Kat sini macam awak boleh tambah. Macam situ button save, button undo dan redo. So kat sini awak boleh tambah lagi button-button yang tertentu. Saya lupa nak terangkan sebelum ni dalam Microsoft Word dan Microsoft Excel, PowerPoint yang kita boleh tambah lagi benda ni. Yang ni basic lah, semua ada benda ni. Semua ada benda ni. Seterusnya ini pun benda ni semua ada dalam software-software lain, dalam Microsoft lain seperti ribbon, tag and group. Kita ada tab, file, yang atas tu panggil tab tab file, task, resource, report, project, view, format. Itu semua adalah panggil tab. Dan dalam tab dipanggil ribbon. Ni satu ribbon. Ni ribbon task. Ni ribbon task yang ada dekat view awak sekarang ni ialah ni ribbon task. Dalam ribbon dipanggil group. Tengok sini kat task, dia ada group view, group clipboard, group font, group schedule, group task, group insert, group properties and group editing. Dalam resource pun dia ada lagi group-group dia tertentu. Kita tengok cuma tu dalam file. Dalam file tab mengandungi file operation seperti apa? Biasalah open, klik new, new document open, save, print, etc. Dan some common button seperti some common features seperti account, info dan option. Sama je macam another Microsoft punya produk yang lain lah. Kemudian kita tengok pada task yang ada sekarang ni lah. Yang ada view, clipboard, font ni. Macam view, ada untuk kita tengok Gantt chart. Kemudian clipboard ni sama macam copy cut, copy paste, format painter.
Font pun sama macam yang lain-lain. Kita boleh bold, italic, underline, color, font, color dia punya kotak sebagainya. Okay, tukar font, size dia. Okay, sama. Schedule tu yang ada tambah sikit lah kan. Okay, schedule tu kat situ yang ada tanda macam bar tu 0%, 25, 50, 75 and 100% tu kita nak tandakan pada Gantt chart. Sama ada task tersebut telah buat 100%, 75%, tengoklah dia punya progress work dia tu berapa. Okay. Okay, dalam task step juga mengandungi segala command ataupun arahan untuk melaksanakan sebarang new task, buat establishing dependencies between two tasks lah. Okay, dalam ni banyak macam lah, dia tambah task ke. Kat sini juga kita boleh setting pada manual schedule ataupun auto schedule. Okay, schedule tu nak kita tambah task pun boleh kat situ, nampak tu ada plus task tu, task tu, summary, milestone dan sebagainya. Okay, dalam resource, kita tengok dalam resource punya tab, dia tak boleh tengok lah. Just ni je nanti. Kalau ada software kat rumah awak, kalau saya suruh download daripada House of Portable tu, boleh tengok lah. Okay, dalam resource tab pula mengandungi command to act on resources like assigning a resource. Resource ni adalah sumber. Okay, jadi kat sini dalam satu projek tu kita menekankan beberapa sumber. Seperti sumber bahan mentah ke, lepas tu sumber manusia. Kita nak gajikan berapa orang staff yang terlibat dengan projek kita. So kat sini kita setting, katakan pekerja tadi, kita settingkan berapa hari dia bekerja, apakah tugas dia, berapakah gaji sehari yang kita allocate untuk dia. Gaji sehari yang kita allocate ke dia. Jadi kalau kerja tu satu hari, setengah hari, kita allocatekan just setengah je lah bayaran dia. Okay, macam tu. Jadi itu penting untuk mengawal segala perbelanjaan. Okay, siapa yang terlibat pekerja-pekerja kita ni. Dalam satu kerja, tak semua orang terlibat. Okay, tapi masa create idea bermula-mula, the first phase tu kita create idea, buat brainstorming, semua terlibat lah. Tapi macam certain idea macam mereka bentuk just 1-2 orang je lah. Kalau semua terlibat, nanti dia akan makan dia punya costing yang tinggi dari segi tenaga kerja tu. So kat resource tab ni lah yang kita assignkan. Who do this, buat kerja ni, siapa yang buat kerja ni, berapa allocate untuk dia. Tengok berapa dia punya difficulty punya kerja tu, so makin tinggilah dia punya allocation kat situ. Okay, kemudian dalam tab report pula mengandungi various built-in report. Okay, dalam report ni kita boleh paparkan dia punya laporan. So kat sini lah, ini pentingnya Microsoft Project sebenarnya ni. Okay, jadi kita boleh buat paparan macam mana? Okay, kita tekan siapakah orang yang kerja paling banyak kat sini, berapakah jumlah hari yang terlibat dalam projek ni, dalam untuk ni berapa belanja untuk proses development project, development product tu berapa banyak kos yang kita perlukan. So dekat sini yang kita boleh tahu bahagian report dia kat sini. Okay, dalam report tab tu awak tekan, nanti kat situ kita boleh spesifik kerja ni siapa buat, berapa costing dia, dalam proses promotion dekat social media ataupun kat billboard, iklan dekat luar, berapakah kos dia. Kat sini kita boleh tahu. Kita setting, dia boleh auto calculate. Berbanding gunakan Microsoft Excel yang kita nak buat ni, kita kena manual. Tapi yang pentingnya Microsoft Project. So dia boleh auto calculate untuk awak semua. Jadi kerja awak akan teratur dan awak akan jimat dari segi masa dan dari segi kesalahan-kesalahan tu dapat minimalkan benda ni. Okey. Seterusnya pada bahagian report tadi kan, nanti bahagian project. Project pula mengandungi more specific of task or resource but apply to complete subject. Okay, dalam project. Okay. Seterusnya dalam view tab ni tak banyak lah. Kita nak tengok view, nak tengok dekat bahagian ruang kerja ni, bila kita tekan kita boleh nampak lah. Biar dia punya bahagian pandangan lain seperti table, untuk graf, kemudian pasar masa. Okay, itulah kita tengok Gantt chart. Gantt chart dia punya main view kat sini lah dalam ni. Okay, dalam kat bawah ni Gantt chart view ni pada sebelah kanan, pada sebelah kiri ni adalah table data dia. Kita key in table data sini, data pada table ni.
dan kita boleh view kepada Gantt chart daripada sebelah kanan sini. Okey, kemudian bahagian format. Okey, format ni untuk bantu kita untuk decorate project plan kita. Seperti biasalah nak bagi cantik kan. Pasal kita nak propose pada katakan top management. So kita ni maknanya bagi report akhir tu tunjuk kena kemas lah, takkan just simple saja. Okey, nak bagi kemudian kita nak highlight mana yang penting. Okey, itu bahagian format. Okey, kemudian yang bahagian biru tu ialah help. HELP tu tolong. Apa tolong ni? Tolong macam semua Microsoft ni adalah kalau awak nak tahu how to set duration, how to ni, type aja kat situ, dia akan boleh bantu awak. Salah satu kalau tak boleh guna kat help ni, kita boleh gunakan dekat Google. Okey, kita gunakan kat Google. Okey, seterusnya tengok pada bahagian bawah. Okey, timeline view tu, ada view bar tu kan. Okey. Timeline view ni ialah of the view show the bird eye view. Okey, yang warna ni, warna biru ni, timeline view ni, warna hijau. Warna hijau ni ialah pandangan secara keseluruhan projek kita. So apa kalau awak tengok kat timeline tu, dia ada tu situ kat start kan. Start Tuesday, hari Selasa, 6/5 ataupun 5/6. Dia punya format dia tak pasti, dia punya ni, tak ada dia ni. So apa dia boleh tukar format dia. So kita boleh nampak keseluruhan kerja tu, iaitu start pada hari Selasa 6/5/2018 sampai berapa tu, bulan 5 2018. Okey, 5/6, 5/8 gitu. Okey, ini tak ada kosong kan. Okey, so kita nampak secara keseluruhan, secara overall ya, secara bird eye view, mana pada pandangan mata atas lah, maknanya daripada tarikh start sampai kepada tarikh finish. Okay, finish punya project. Okay, main view area pada bahagian bawah ni yang warna merah, tengok pada situ. Just below timeline view, we have a main view area. Dekat sini ada dua bahagian. Satu bahagian table data, satu lagi bahagian Gantt chart. Yang ni data dalam bentuk data, table dalam bentuk data. Yang sebelah ni data dalam bentuk grafik, dalam bentuk chart, dalam bentuk Gantt chart. Okey, Gantt chart. Dalam default Gantt chart ni dia showkan, tunjukkan task name, okey, kerja-kerja yang kita laksanakan. Kerja apa, bangunkan idea apa, mesyuarat, semua akan letak kat situ. Kemudian letak kat sebelah task name tu adalah duration, how many days yang kita allocatekan untuk buat projek benda tu. How many days, okey. Kemudian kita letak start day, katakan awak letak duration 2 hari, awak tak start day, automatik dia akan letak finish day berapa. Okey, ataupun awak tak tarik, dia akan kira duration awak semua apa. Okey, kemudian kita ada predecessors dan resource name ialah nama ni lah, siapa yang bertanggungjawab ke atas tu. Okey, bertanggungjawab ke atas tu. Okey, kemudian pada sebelah kanan pula ialah panggil Gantt chart. Okey, kat sinilah tarikh itu dah start lah. Mana kita assign tarikh, dia akan keluar lah kat sini. Okey, untuk pengetahuan awak, kita akan setting benda ni pada permulaan projek dahulu. Bahawa dia ada dua benda kita kena setting. Yang first ialah waktu bekerja. Kita kena settingkan waktu bekerja, kita cuti almost lah, kita letak cuti 2 hari seminggu, iaitu Sabtu dan Ahad. Dan waktu bekerja kita kena setting 8 jam, 8:5. Okey, kecuali lah awak nak buat yang last lepas tu OT. Maknanya seminggu kita setting kepada 40 jam. Okey, kemudian satu lagi currency. Untuk gaji kita kena settingkan kepada ringgit Malaysia, RM lah, kena pilih kat situ. So kat situ mula dia akan setting pada dolar lah, USD dollar. Kalau awak company besar bolehlah bayar dalam USD dollar. So times dengan 4.45 ke apa ke. Itu kemampuan syarikat. Tapi sebelum buat apa-apa lagi, kita kena settingkan kita punya benda tu dulu. Okey, dari segi waktu bekerja, setting pada 8 hingga 5, permulaan hari pada hari Isnin lah. Untuk negeri yang cuti Sabtu Ahad. Kalau negeri awak berada kat Kedah dan awak willing kerja pada hari biasa, so start pada hari Ahad, berakhir pada hari Khamis. Okey, macam tu setting Ahad sampai Khamis. Untuk negeri lain macam Kedah, negeri Kelantan dan sebagainya, Terengganu,
Kalau negeri lain, setting kerja hari Isnin sampai hari Jumaat, 8 jam sehari, 8 hingga 5. Kemudian kalau letak rehat, tak rehat lah. Tapi biasanya orang tak letak rehat ni, waktu rehat. So letak 5, kemudian gaji. Itu setting pada bahagian option. Option tu kat mana? Dekat file tab. Dekat bahagian atas, file tab tersebut. Okay, dekat file tab atas ni, kat situ kena settingkan dia punya maklumat ni dulu. Okay, tu sebab kalau awak tengok dekat gancak ni, dia ada warna macam grey. Grey colour tu pada bahagian SS. SS tu ialah stand for Saturday and Sunday. M Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Itu waktu bekerja, working days. Okay. Kemudian kita tengok pada status bar. Status bar ialah warna hijau yang di bahagian bawah, iaitu dekat sini dilabelkan sebagai, kat bawah tu kalau perasan betul dia ada pakai ready bawah tu. Pada penjuru sebelah kiri bahagian bawah ready. Maknanya macam Microsoft Word jugalah. Kita kalau macam kita tengah save, dia kata busy kan. Okay, buat kerja. Kemudian kalau kita kosong ni dengan ready lah. Maknanya kita boleh put any input dekat kita punya workspace ni lah. Okay. Kemudian kita tengok situ ada switch between manually and auto schedule. Okay, auto schedule maknanya kita boleh letakkan secara manual ataupun auto schedule. Okay, itu kita letakkan pada auto schedule lah. Okay, kemudian kita ada quick view change. Okay, quick view change maknanya view kita ni, sama ada nak tengok view sekarang ni ataupun gancak sahaja ataupun table sahaja. Kemudian pada bahagian bawah kita ada time scale zone. Okay, time scale zone maknanya kat sini kita boleh macam nak zoom in, besarkan dan kecilkan. Sama je macam software-software lain. Software Microsoft lain. Okay, kita tengok seterusnya. Okay, kita tengok apa terjadi bila kita letakkan, kita masukkan data. Okay, contoh masukkan data macam ni lah. Okay, masukkan data macam ni. Okay, contoh dekat sini, ni labelkan. Okay, satu ni ialah yang bahagian bawah ni. Yang nombor 1 ni. Nombor 1 ni bahagian bawah dipanggil main view area. Inilah kita punya bahagian workspace kita. Kalau dalam Microsoft PowerPoint, yang bahagian tengah tu lah kita buat kerja kat situ. Itulah main view area kita. Dan main view area kita ni terdiri daripada dua bahagian, iaitu 1.1 dan 1.2. 1.1 adalah table containing data. Okay? Table yang ada nyimpan data. So kat sini awak tengoklah dia punya task name dia, apa ni, requirement dia, projek apa nama ni? Projek Okay, requirement dia, document, mula-mula setting beberapa hari. Okay, duration dia 30 hari, start daripada, okay, yang depan tu ialah hari, tengah tu bulan, belakang tu tahun. So 7 hari bulan 7 Julai 2016, finish dia kepada 17 Julai, 17 Ogos 2016. So for 30 days lah, di situ 30 hari. Okay, predecessor tu ialah tugas itu adalah dibuat selepas tugas apa. Okay, contoh kalau tengok dekat formalized specification, kalau nampak, kalau zoom betul, formalized specification tu dekat predecessor tu adalah nombor 2 kan. Nombor 2 maknanya dia dilaksanakan selepas task nombor 2. Task nombor 2 ialah, kalau awak tengok bahagian tepi kiri sekali, ada ke situ ialah document requirements. Okay, itu adalah task nombor 2. So, task formalized specification ni akan dilaksanakan selepas daripada pelaksanaan task nombor 2. Yang ketiga pula, requirement completed kat situ, predecessor pula ialah nombor 3, iaitu dia dilaksanakan selepas daripada task nombor 3 selesai dilaksanakan, iaitu bahagian formalized specification. Macam itulah. So kalau awak tengok predecessor ni ialah turutan kerja dia. Dia akan dilaksanakan selepas apa? Okey, contohnya kalau awak tengok nombor 9 kat situ ialah design approval, ialah dia akan lepas task nombor 6, 7 dan 8 selesai dilaksanakan, baru dia akan buat design approval. Okey, design approval kat situ. Okey, tengok bahagian resource name tu, business analysis dan sebagainya. Itulah task yang kita reset resource. Okey, kemudian nombor 2 ialah view bar. Okey, view bar bahagian tepi bawah ni lah. View bar ni display name of the current view. Okey, ditunjuk kat mana.
Kalau kita tekan view kat atas tu kan, kita tekan dekat mana sekarang ni ialah view pada Gantt chart. Kalau awak tekan view pada report, dia akan keluar report kat sini. So nama kat nombor 2 ni adalah report lah, report apa-apa dan sebagainya. Okay, report lah. Okay, nombor 3 ialah ribbon tag group. Yang ni pun saya dah terangkan tadi. Yang ni file, task, resource, report, project, view, format ni adalah tab. Kemudian anak-anak dalam dia macam contoh dia task kat sini, view, clipboard, font ni adalah ribbon dia. Ni ribbon task. Dalamnya ribbon task. Dalam ribbon task ni ada group dia. Group ialah yang tadi itulah view, clipboard sebagainya. Okey. Kemudian nombor 4 pula, nombor 4 ni ialah timeline. Ini kita nampak bird eye view, kita nampak keseluruhan projek kita. So kat sini projek dia start, nampak tarikh tu kalau awak betul zoom, awak akan nampak 7 Julai 2016 start projek dan dia berakhir kepada tarikh start pada hari Selasa, berakhir pada hari Rabu iaitu 14 Disember 2016. So ini adalah gambaran keseluruhan secara overallnya projek ni berapa lama dilaksanakan, bila dia start, bila dia end. Okey, bila dia start, bila dia end. Okey, kemudian yang kelima ialah quick access toolbar. Okey, yang saya terangkan tadi. Kemudian nombor 6 ialah zoom slider. Okey, awak nak besarkan, kecilkan. Okey, awak zoom macam biasalah. Yang Word, Excel, PowerPoint pun ada benda ni juga. Okey, nombor 7. Okey, nombor 7 adalah view shortcut. View kita nak tengok sama ada view bentuk Gantt chart dan sebagainya lah. Kita ikut view sini. Nombor 8 ialah task mode switcher, sama ada auto schedule ataupun manual. Okey, kemudian nombor 9 ialah search box lah. Nak cari, tanya apa-apa yang tak dapat, tak tahu. Okey, seterusnya. Okey, ni tugas awak. Tapi disebabkan awak tak dapat nak buat pakai Microsoft, tak dapat nak buat pakai Microsoft Project. So kita akan gunakan Microsoft Excel sebagai latihan untuk buat Gantt chart. Okey. Okey, sekarang ni alamat bina Gantt chart menggunakan Microsoft Excel. Okey, tugas dia yang ni saya create sendiri dia punya ni lah. Okey, kita sekarang ni nak test nak buat satu projek. Okey. Nak buat satu projek. Projek apa apa-apalah, nanti awak tengok projek apa awak buat nanti. Kalau boleh berkaitan dengan apa yang awak buat hantar itu pada mini projek itu. Mini projek first tadi tu awak nak keluarkan produk apa kan. Okey, pakai yang tu je. Okey, so benda ni ada kaitan. Awak buat awak punya business profile awak dan campur dengan benda ni sekali. Okey. Tugas seperti pertama ialah kita cari idea dulu. Awak 3 orang. So kena macam cari idea lah. Idea apa nak buat, kita nak buat produk apa untuk bisnes. Okey. Okey, kemudian kita bahagikan tugas. Okey, rakan kongsi 3 orang tadi kan. Okey. Kau buat ni. Ini sama-sama buat sebenarnya, tapi macam seolah-olah dia ni assign ni, di sini berdasarkan kepada company profile yang awak buat hari tu. Dia ni bahagian marketing, ni bahagian apa kan. Okey, tulis situ. Kemudian penetapan produk. Okey, dah bincang-bincang, okey kita keluarkan produk ini. Okey, sebelum tu cerita sebelah sini pula, tarikh mula tarikh akhir ni ialah kita setting lah masa sendiri kan, berapa lama. Ini masa yang saya buat. Awak terpulang ikut masa awak. Contohnya mencari idea kat sini selama 4 hari. Saya tulis itu bulan yang first ni adalah bulan November, 2 November 2020, 6 November 2020 untuk first cari idea selama 4 hari. Discuss, brainstorming, pergi kat mana-mana pulau, duduk situ cari idea apa nak buat. Itu pun kena kira belanja tu. Dia punya task pertama pun dah keluarkan punya modal untuk membuat pengiraan semua ni, bentuk ni lah macam sewa hotel semua tu. Kira lah. Jangan kalau tak nak duduk pejabat ialah bincang kan, cari idea. Okey, kemudian pembahagian tugas tu settingkan selama 1 hari. 1 hari tu 6 dengan 7. Kau buat ni.
kau punya spesifik kerja kena buat ini. Kau pula kita bagi tugas. Dan tugas pula kena masing-masing kena alert dah. Apa dalam tugas tu mesti ada banyak tugas-tugas kan, ada task-task tertentu. Katakan nak buat marketing, okey, dia kena buat ini, banyak kerja. So kat sini kena spesifikkan supaya tidak ada kerja yang bertindan. Kerja yang bertindan dan tak ada kerja yang tiba, siapa buat kena buat ni? Oh tak ada siapa pula yang kena buat benda ni. Dah. Okay, setting kita kena clear out dulu benda ni. Bagi clear betul-betul dulu, barulah boleh buat start kerja. Jadi tidak ada kerja yang tertinggal. Okay, kemudian penetapan produk. Dekat sini kita setkan 1 hari, 2 hari lah untuk brainstorming. Okay, katakan kita keluarkan benda ni, produk ini. Okay, masing-masing bagi idea. Ini ni. Pro and con. Okay, jual benda ni sekarang tak boleh lah. Time COVID, benda ni tak boleh lah, tak sesuai dan ini. Okay, bincang. Okay, kita bincang 1 hari untuk keluarkan produk ni. Fikir dia punya ni pula. Kalau kau beli, okey tak rasa? Kau beli macam mana? Okey. Kemudian, seterusnya kita akan buat kajian pula. Kajian berkenaan produk ni. Produk ni, berapa harga dia, ini, bahan senang nak dapat tak? Dari mana kita punya resource nak ambil? Itu buatlah saya di sini dalam 6 harian. 17 hari bulan hingga 11 hari bulan November. Kemudian, jangan kalau dah dapat, jangan terus buat. Kita buat sampel dulu. Sampel untuk testing, untuk test market dan sebagainya. So sampel yang kita buat tak banyak lah kan. Buat sikit dalam produk ni. Kemudian kita kena buat test market lah dulu. Okay, bukan terus jual lah ni benda ni. Kita macam test, jual sikit, jual melalui social media, jual melalui macam buat booth. Okay, produk tak kuat lagi. Kemudian daripada sampel tu kita akan buat survey ataupun tinjauan terhadap pasaran dan sasaran. Pasaran market dan juga sasaran ialah pengguna. Kalau produk-produk kecantikan, awak sasarkan kepada gadis-gadis, ada perempuan lah yang beli ni. Jangan pada sasar kepada lelaki pula. Krim-krim, pemutih muka dan sebagainya. Okey, kemudian dah dapat feedback daripada market, dah dapat feedback daripada potential customer, daripada target, daripada sasaran tadi. Kita tetapkan spesifikasi. Okey, ada orang tu cakap dia barang ni kena lebih ringan lagi supaya senang nak handle. Ada orang cakap dia kena lebih ergonomik lagi, supaya senang ni dan lebih ni. Awak kena ambil semua feedback, semua maklumat daripada semua customer tadi. Okey. Kalau katakan awak buat online survey, ambil segala maklumat tu. Benda tu penting. Sebab apa kita nak buat produk ni untuk dijual, bukan untuk pakai sendiri. Okay, kalau awak pakai sendiri, lain lah cerita. Sekarang ni awak nak pakai, nak jual kat orang. Orang yang nak pakai benda tu. Okay, so pentingnya pada bahagian penetapan spesifik projek. Kemudian bila dah dapat, barulah kita buat produk secara fokus, secara besar-besaran lah. Kita buat secara bundle, orang panggil. Okay, buat secara banyak-banyak. Okay, yang ni kita buat kat kilang lah. Kalau buat sikit, dia costing lagi tinggi. So kena buat secara banyak. Bila awak dah yakin dengan hasil kajian awak dan kemampuan produk untuk boleh dijual kepada pihak lain, so kita kena buat secara pukal. Dalam masa yang sama, okay, dah kita dah start, ikut tarikh ni saya tengok 16 Disember, 31 Disember ni, dua yang sama ni ialah penjualan produk. Okay, dah start dah keluar barang ni, kita dah boleh start jual produk kita. Dan dalam masa yang sama, kita kena buat proses pengiklanan dan promosi. Okay, sekarang ni banyak orang buat promosi dekat social media. Gunakan Insta famous, influencer semua tu. Boleh lah, itu pun kena kira sekali lah. So nak review kita punya produk, berapa yang kita nak charge, itu kena kira semua sekali dia punya produk, apa dia punya costing semua tu. Gunakan artis ke, atau letakkan barang, apa ni, kita punya produk dekat billboard, dekat highway dan sebagainya. Itu kena kira include dengan kita punya costing semua sekali. Dan dalam masa yang sama, dalam masa tengah jual ni, kita kena buat kajian semula pemasaran lah. Adakah mungkin dalam seminggu, 2 minggu selepas kita buat sale, kita tengok berkesan tak kita punya ni, sale makin tinggi ke makin rendah ke, laku ke tidak. Okay, itu tugas cek barang lah. Okay, sekarang ni idea saya ialah supaya daripada table macam ni,
awak kena hasilkan Gantt seperti ini. Yang ini saya tulis lah. Catakan penghasilan produk minyak gamak berprestasi tinggi. Contohlah. Benda yang sama macam ni lah. Okey, nak buat macam ni. Okey, sekarang saya tunjukkan bagaimana nak menghasilkan daripada table ini kepada Gantt ini. Okey, sekarang ni kita buka Microsoft Excel. Okey, first awak type balik benda ni lah. Awak salin balik. Sekejap saya... Okey. Kita punya Microsoft Excel lah. Sekejap Okey. Okey, sekarang ni nanti awak salin benda ni. Okey. Salin balik. Salin benda ni sama, tak apalah. Tapi produk-produk awak lah. Tarikh ikut awak sendiri. Kemudian dah sampai ini kita kena tambah lagi satu bahagian tab, iaitu bahagian tempoh masa ataupun duration. Sebab apa? Sebab dalam Excel ni dia tak macam Microsoft project yang boleh auto calculate kan date berapa kan. So macam mana nak buat tempoh masa ni? Okey, tempoh masa ni saya buat sebelah lagi saya tunjuk contoh. Senang aja. Okey, macam mana nak buat? Ialah formula dia ialah tarikh akhir, klik sini, tolak, tarikh mula, enter. So dapatlah tempoh 4 hari dan sebagainya. Dan benda ni tarik je ke bawah. Okey, dapatlah tempoh masa tu. Tak susah Semula saya tunjukkan. Tempoh masa macam mana nak buat? Sama dengan tarikh akhir. Tapi format penulisan tarikh kena betul lah. Ikut macam saya buat ni sekarang ni. Ikut macam saya buat ni. Tempoh maknanya bulan di hadapan. 2 digit depan. Kemudian di tengah tu ialah hari. Dan di belakang tu 4 angka tu adalah tahun. Okay. So tarikh akhir. Tolak tarikh mula. Enter. So dapat 4. Okay. Ini adalah duration dia. So kat sini kita tahu bahawa mencari ID adalah selama 4 hari. Pembahagian tugas antara rakan kongsi selama 1 hari. Penetapan produk 1 hari. Kajian dia selama 6 hari. Penghasilan sampel produk 5 hari. Tinjauan terhadap pasaran dan sasaran 10 hari. Penetapan spesifik produk 1 hari. Produk secara pukal 7 hari. Pengiklanan dan penjualan semua 15 hari. Dan kajian semula pengurusan dalam masa 2 hari di antara tarikh ni. So tarikh mula ialah 11 hari bulan 2 hari bulan 11, 2 November. Dan tarikh akhir punya projek ni ialah jual masa panjang lah. Cuma saya nak tunjukkan duration ni kan. Pada 31 hari bulan 12 tahun 2020. Okay, 2 hari bulan 11. Lebih kurang 2 bulan punya cerita ni. Okay, tempoh berapa hari ni? Kalau kita totalkan, kita total upkan. Total dia, kita tekan auto sum sebanyak 67 hari. Maknanya projek penghasilan satu benda ni kalau kerja berterusan, tidak ada cuti hujung minggu. Hujung minggu adalah setting masa ni. Awak tengok masa setting tarikh ni, tengoklah. Jangan langgar hujung minggu pula. Nanti kita tolak siap-siap berapa. So lebih kurang 67 hari. Dikira 67 hari termasuk satu ahad sekali ni. Okay, 67 hari. Kalau macam pakai Microsoft Project, dia akan tolak. Tapi dalam Word, dalam Excel ni dia akan kira sekali Sabtu dan Ahad. Okay, dia punya lemah.